Assalamualaikum dan sejahtera bertemu lagi kita semua dalam pembelajaran asas sains komputer tingkatan 1. Okeylah, baiklah, pada kali ini kita akan menyambung semua pembelajaran kita yang pada minggu lepas, iaitu di mana hari ini kita akan mempelajari mengenai audio. Iaitu murid dapat mengenal pasti unit ukuran bagi audio digital. Apa itu audio? Audio merujuk kepada pendengaran ataupun bunyi yang kita dengar, yang dapat kita dengar. Audio digital pula merujuk kepada bunyi yang dihasilkan oleh syarat bunyi yang ditukar kepada nombor penduaan dan disimpan dalam bentuk pola bit berbentuk digital, iaitu dalam pola 0 dan 1. Ini adalah contohnya, di mana sebelah kiri ini kita dapat lihat audio analog dalam bentuk analog dan ditukarkan ke dalam unit bit 01. Atribut yang terdapat dalam audio digital ini ialah kadar sampel dan kita akan rujuk kepada kedalaman bit. Kita masuk pada satu-satu. Apa itu maksud yang dimasukkan dengan kadar sampel? Kadar sampel adalah analog digital. Kadar sampel ialah bilangan sampel sesaat yang diambil oleh alat analog to digital converter ACD, iaitu pendigitalan. Contohnya kita punya telefon bimbit. Kadar sebenar dalam analog dunia komputer binary, iaitu dari berdasarkan keadaan sebenar berbentuk bunyi analog ditukarkan kepada dunia komputer dalam bentuk binary, iaitu dari gelombang kepada binary 01. Okey, kadar sampel kita akan ukur dalam unit hertz, iaitu unit yang akan digunakan, iaitu Hz singkatannya. 1 Hz bermaksud 1 sampel sesaat. Semakin banyak bilangan sampel dan direkodkan dalam 1 saat, maka semakin berkualiti satu audio digital yang akan dihasilkan. Seperti ini adalah software contoh analog bunyi. Gelombang bunyi yang diterima ditukarkan kepada unit analog, masih sama seperti kita tengok original. Dan ini apabila dia ditukarkan kepada digital sound wave, iaitu gelombang dalam bentuk digital. Okey, kita lihat kadar sampel. Apabila kadar sampel yang digunakan adalah 11,025 Hz, adalah contoh jenis percakapan melalui telefon. Kita boleh juga jumpa dengan daripada 22,050 Hz audio grade rendah dan kualitinya seperti audio web maupun radio FM dan seterusnya, sehingga yang paling besar kita dapat lihat 96,000 dan itu quality high definition dalam bentuk audio DVD, audio Blu-ray, audio HD dan DVD. Baiklah, kadar sampel juga kita tengok di sini. Kadar sampel rendah, bagaimana bentuk dia berbeza dengan bentuk analog. Kita masih lihat seperti tangga. Dan apabila kita meninggikan lagi hertz dia, iaitu sebanyak 22,050 Hz, tengok bentuk analog ni semakin berubah mengikut analog wave yang dihasilkan. Manakala apabila kita meningkatkan lagi sampel hertz kita kepada 44,100 Hz, kita dapat lihat digital wave yang dihasilkan, sound digital ni semakin sama dengan analog yang dihasilkan di sebelah kiri ni. Baiklah, kita masuk kepada kedalaman bit. Kedalaman bit pula merujuk kepada bilangan bit, iaitu 0 dan 1 yang digunakan untuk sampel mewakili aras rakaman setiap sampel audio. Per bit, kedalaman bit, resolusi data bunyi yang diambil disimpan dalam fail audio. Kedalaman bit ini yang digunakan rendah, audio yang direkamkan tidak begitu jitu, iaitu kehilangan frekuensi. Jadi, maka audio yang dihasilkan adalah rendah. Semakin banyak bit yang kita gunakan ke dalam rakaman,
audio digital, maka hasil kualiti yang dihasilkan menghampiri analog asal. Seperti yang kita lihat di atas tadi lah. Apabila kita menggunakan 44.100 Hz, maka analog yang dihasilkan, gelombang yang dihasilkan oleh audio digital tu semakin sama dengan gelombang analog. Okay, ini kita tengok contoh analog asal. Maka apabila kita menggunakan bit yang rendah, kita cuma melihat gini, dua nilai perduaan. Apabila kita meningkatkan 2 audio bit, maka dia akan jadi 4 garisan. Dan apabila kita meningkatkan kepada 4 bit, sehinggalah 16 bit, iaitu nilai perduannya adalah sebanyak 65.536 nilai perduaan yang akan digunakan, maka gelombang yang dihasilkan adalah semakin sama dengan audio analog asal. Ini adalah contoh bilangan bit audio digital yang mempunyai kedalaman bit yang berlainan. Contohnya, apabila kita menggunakan kedalaman 4 bit, maka jumlah perduaan adalah 2 kuasa 4, iaitu 00 sehingga 111 dapat dihasilkan. Begitu juga sehinggalah yang kita gunakan adalah 32 bit, maka 32 kuasa 2 kita akan menghasilkan sebanyak 1111 sehingga sebanyak 32 kali ruang yang kita mampu gunakan. Okey, kualiti audio dan kedalaman bits berkaitan dia. Seperti kita lihat, apa yang contoh yang kita dapat gunakan apabila kita menggunakan 8 bit, kita boleh menggunakan telefon, saluran mono dan stereo. Yang kita akan belajar pada unit akan datang. Yang kita akan belajar pada pembelajaran seterusnya. Itu kita ada mono, stereo. Contoh stereo adalah radio FM, audio CD dan audio DVD, iaitu, dan yang paling tinggi kita tengok bit yang digunakan adalah audio DVD, iaitu sebanyak 24 bit. Okey, apa yang dimaksudkan dengan mono dan stereo? Okey, mono merujuk kepada satu saluran suara. Input signal akan diterima melalui amplifier terus kepada speaker. Okey, pembiayaan dari kosnya adalah pembaik contoh. Penggunaan mono itu adalah lebih murah untuk rakaman dan produksi. Yang penting kita boleh guna telefon. Manakala stereo merujuk kepada dua saluran suara, iaitu di sebelah kiri dan kanan. Input signal melalui amplifier dan ke speaker memberi kesan kepada dunia nyata. Ini contohnya apabila kita melihat kepada penggunaan satu dewan. Sekiranya sewaktu perhimpunan, kita akan menaikkan speaker dalam dewan itu adalah lebih jelas suara dia, walaupun guru yang berucap itu berada di depan. Dan lebih mahal, contoh kegunaannya adalah dekat TV. Okey, kita masuk kepada objektif pembelajaran yang kedua, iaitu menghubungkaitkan saiz audio dengan kadar bit dengan kadar kedalaman bit di bit bagi audio. Okey, kadar kedalaman bit kita ulangi semula yang di atas, iaitu jumlah bilangan bit. Okey, iaitu kadar bit, iaitu bilangan bit 01 yang digunakan mewakili setiap data setiap masa main balik atau playback time audio. Jumlah bit yang diproses bagi setiap audio yang dimainkan balik, iaitu jumlah bit merujuk kepada jumlah bit proses playback yang kita akan mainkan. Rumus penggunaan kadar bit pula adalah kita boleh rujuk seperti kadar bit sama dengan kadar sampel Hertz versus kadar bit Hertz plus darab saluran, iaitu sama ada saluran mono ataupun stereo. Saluran audio terdiri pada seperti yang telah dijelaskan tadi, iaitu audio mono dan audio stereo. Okay, ini adalah contoh aja di mana kita lihat pada contohnya audio mono satu saluran. Sama ada satu saluran tu boleh muncul dekat bahagian kiri maupun kanan. Manakala audio stereo pula saluran kanan dan saluran kiri, audio akan dihasilkan melalui kedua-dua speaker. Okey, satu file contoh, satu file audio mempunyai kadar sampel 4400 Hz kedalaman bit
16 bit dan 2 saluran audio. Adakah kadar-kadar bit? Ini kita akan melihat kepada contoh pengiraan. Sebagai contoh, yang pertama kita akan mengenal pasti berapakah kedalaman dia. Berapakah kedalaman bit, kadar sampel, serta saluran yang digunakan. Sebagai contoh, kita telah dapat kedalaman bit kadar sampelnya adalah 44.100. Bagi kedalaman bit pula adalah 16 bit dan jenis saluran yang digunakan 2 saluran atau stereo. Maka kita akan tulis dan kita akan darab. Maka dapatlah jawapan dia iaitu sebanyak 1.411.200 bit per saat. Atau kita boleh tukar kepada kilobyte 1411.2 kilobyte per saat. Baiklah, kita masuk ke pembelajaran seterusnya, iaitu di mana kita akan mempelajari topik 2.2.5 size file dan kualiti audio yang sama dengan dari pelbagai format yang lain. Okey, kita ada yang pertama adalah WAV, iaitu singkatan bagi Waveform Audio File Format .wav, yang itu dibangunkan oleh Microsoft dan IBM. Ia boleh merakam 8 bit atau 16 bit dalam mono ataupun stereo. Fail yang dihasilkan iaitu tidak dapat dimampatkan, saiz itu adalah lebih besar. Audio yang dihasilkan juga mempunyai kualiti yang tinggi, kadar sampel iaitu mempunyai kadar sampel dan kedalaman bit yang tinggi. Semakin tinggi kualiti audio wave, maka semakin besar size file itu. Okey, di sebelah kanan kita dapat contoh file wave yang dihasilkan, di mana kita boleh lihat contoh file wave. Okey, ini adalah contoh denyut bunyi apabila dihasilkan oleh size wave. Okey, kita terusnya kepada MP3 yang sedia maklum, semua sedia telah tahu apa itu MP3, iaitu Megahertz Layer 3 MP3 yang dibangun oleh Moving Picture Expert Group MPEG, yang kita sering gunakan pada masa kini. Itu file ini boleh dimampatkan, iaitu menghapuskan data yang tidak boleh didengari oleh pendengar. Size format dia adalah lebih kecil, kualiti audio adalah lebih rendah berbanding wave. Yang kita ada MIDI, iaitu singkatan bagi Musical Instrument Digital Interface. Iaitu format ini, MIDI ini format untuk merekod dan mengawal nota dari pelbagai peralatan muzik. Tidak menyimpan bunyi dalam pola bit, iaitu 01, dia tidak menyimpan dalam audio bentuk digital. Simpan satu set arahan dan data, not muzik, lagu dan bunyi peralatan muzik. Arahan, kad bunyi dan preset dihasilkan oleh muzik pada komputer. Iaitu dia boleh ditukarkan kepada format MP3 maupun WAV. Tetapi ia sukar untuk ditukarkan dari MP3 WAV kepada MIDI. Kualiti audio yang dihasilkan adalah lebih tinggi daripada WAV dan file dia adalah lebih kecil daripada MP3. Okey, kita masuk kepada topik terakhir dalam bab 2 ni, iaitu 2.2.6, menuju kepada penukaran saiz daripada bit ke byte, kilobyte, megabyte, gigabyte dan terabyte bagi file image dan audio. Okey, file byte ni sama seperti unit ukuran lain seperti kilo. Kalau seperti pemberat, kita boleh merujuk kepada miligram, kilogram dan seterusnya. Maupun jarak, kita akan gunakan meter, sentimeter, kilometer.
Begitu juga dengan file. File yang dihasilkan dalam unit ini kita boleh daripada 1 bit, kita boleh tukar kepada 1 byte, iaitu di mana 1 bit merupakan unit terkecil yang diwakili oleh 0 dan 1 yang dikenali sebagai bit. Manakala 1 byte terdiri daripada 8 bit, iaitu contohnya satu mesej bersaiz 100 byte mengandungi 100 angsara. 1 byte juga boleh ditukarkan kepada kilobyte sekiranya mencapai 1024 byte. Dan seterusnya sehinggalah yang paling besar iaitu 1 terabyte yang mempunyai 1099511616776 byte. Ini adalah merupakan file yang terbesar dalam penyimpanan data digital. Baiklah, saya bagi contoh, kita akan mentukarkan gambar foto kebun teh Cameron Highland yang mempunyai resolusi 300 dpi yang berukuran 17 inci kali 13 inci. Okey, formula dia untuk mengukur saiz file ini adalah macam mana kita hendak tahu file yang dihasilkan dari berapa, ialah iaitu lebar gambar, kita akan darab panjang gambar dan byte yang digunakan. Okey, sebagai contoh, lebar gambar kita adalah 17 inci darab 300 merujuk kepada piksel yang digunakan. Maka kita akan dapat kepada, ini kita lihat 300 merujuk kepada resolusi, iaitu maka terhasillah sebanyak, untuk lebar gambar ini adalah sebanyak 5100 piksel. Manakala panjang yang dihasilkan adalah 3900 piksel, maka kita akan darabkan gambar, lebar dan panjang gambar, maka kita akan dapatlah hasilnya. Tapi ini tidak lengkap untuk tahu berapa besar file yang dihasilkan. Sebab sebagai contoh kita terdapat dua jenis gambar sini, iaitu gambar hitam putih dan gambar yang berwarna. Yang pertama kita ambil contoh kepada file saiz gambar yang tidak berwarna, iaitu image kelabu, iaitu kita contohkan 1 piksel bersama dengan 8 bit sama dengan 1 byte. Okey, yang kita nak fokuskan adalah byte sekarang. Kita anggarkan 1 byte. Okey, file size image dan berskala kelabu ialah kita akan mendapatkan tadi hasil lebar darab panjang darab byte, iaitu 1 byte merujuk kepada gambar kelabu ni, itu terdapat 8 bits ya. Maka kita akan dapat berapa byte. Byte tersebut kita akan bahagikan kepada 1024 untuk menukarkan ia kepada kilobyte. Maka kita akan dapatlah saiz dalam kilobyte, dan apabila kita hendak menukarkan ia kepada megabyte pula, kita akan membahagikan lagi dengan jumlah yang sama, iaitu 1024 untuk mendapatkan file saiz megabyte. Bagaimana pula dengan yang berwarna? Okay, setiap image pixel berwarna dibentuk daripada 3 warna asas, iaitu merah, biru dan hijau. Maka 1 pixel bersamaan 3 byte. 1 pixel yang berwarna ni ada 3 byte di dalamnya. Maka lebar darab panjang tu kita akan darabkan kepada 3 byte untuk mendapatkan berapa jumlah byte size. Maka size tersebut untuk mendapatkan dalam kilobyte adalah dengan membahagi jumlah byte bagi 1024 untuk mendapatkan kilobyte. Dan dari kilobyte tersebut kita akan bahagi lagi 1024 byte untuk mendapatkan dalam megabyte. Okey, dari sini kita dapat perbezaan dia. Walaupun resolusi yang sama, ukuran yang sama, tetapi yang membezakan file kedua ini adalah byte. Adalah berapa jenis bit yang digunakan. Berapa byte yang kita gunakan. Contoh kelabu kita menggunakan byte, maka file yang dihasilkan adalah lebih kecil berbanding dengan yang berwarna yang mempunyai 3 byte. Okey, size file audio pula merujuk kepada audio, iaitu bagaimana? Iaitu kita akan merimakan kadar sampel darab kedalaman bit
darab bilangan saluran iaitu mono dan stereo, darab durasi audio berapa saat video itu dimainkan. Ini adalah contoh yang kita boleh rujuk dalam muka surat buku teks muka surat 62. Okey. Ni kita contoh kirakan fail audio yang dimaklumkan. Okey. Contoh dia bagi saiz ke dalam bit adalah 16 bit iaitu 2 byte. Saluran stereo 2 saluran. Kadar sampel yang dihasilkan adalah 190 kHz. Dan durasi adalah 45 minit. Iaitu yang pertama kita akan mencarikan kadar sampel iaitu di mana kita akan 190 Hz kita akan tukarkan kepada megabyte. Kepada bit. Iaitu kita cuma perlu menambah 1000 di belakang, 30 di belakang, maka kita akan dapat 192,000 Hz. Manakala bagi durasi pula, kita akan mendarabkan dengan 60 menanjakkan 1 minit bersamaan dengan 60 saat, maka kita akan dapat 2,760 saat. Maka saiz audio yang dihasilkan adalah kita akan mendarabkan iaitu kadar sampel kita darab dengan kedalaman bit iaitu 2 byte darab dengan saluran iaitu 2 saluran yang kita gunakan dan saat yang kita durasi audio yang dihasilkan iaitu saat dalam bentuk saat, maka kita akan dapatlah byte yang dihasilkan. Maka dari byte tersebut kita akan darab 8 untuk menukarkannya kepada bit. Melalui bit tersebut, melalui byte tadi kita akan membahagikan dia kepada 1024 untuk mendapatkan kilobyte. Daripada hasil kilobyte tadi kita akan bahagikan dia kepada 1024 untuk mendapatkan saiz megabyte. Dan langkah ini berterusan sehinggalah kita hendak mencapai gigabyte maupun terabyte. Okey. Sebagai kesimpulannya, apa yang telah dipelajari pada bab 2 ni adalah merujuk kepada pewakilan data, di mana pewakilan data ini kita dapat mempelajari dalam komputer adalah nombor penduaan yang digunakan dalam kod ASCII mewakili angsara pada papan kunci-kunci. Nombor penduaan juga dikenali sebagai nombor asas 2 yang mempunyai digit 01, digit 0 dan digit 1 yang membuat dia format mempunyai nilai tempat 0 asas 2, 2 asas 0, 2 asas 1 sehinggalah seterusnya. Dalam kehidupan sehari pula, nombor perpuluhan. Kita menggunakan nombor perpuluhan yang dikenali sebagai nombor asas 10 yang mempunyai nilai digit 0 sehingga 9. Dan dalam pewakilan data ini juga kita mewakili 2 iaitu unit image digital dan audio digital. Okey, sekian. Terima kasih.